Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bertemu dalam majlis ayah pada hari ini, ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulakan kehidupan kita dengan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat solat dan kemudian kita dapat bersama-sama untuk kita menyusuri kepada surah Al-Mulk, surah yang ke-67 daripada juz yang ke-29 untuk sama-sama kita memaknai kepada tajuk kita pada hari ini, kenapa ayah marah. Ini adalah antara perkara yang selalu berlaku, ya, mungkin sering berlaku dalam kehidupan kita sebagai ayah, ya, ataupun ibu-ibu yang menemankan ayah mungkin mengalami, ya, peristiwa ayah marah, suami marah. Tetapi bagaimanakah kita ingin memaknai, melihat perkara itu dalam konteks Al-Quran. Dan pada hari ini kita bersama dengan dua orang panel kita. Yang pertama Al-Fadhil Ustaz Said Muhammad Nur Hisham Al-Idrus. Selamat datang Ustaz. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Dan juga qari kita pada hari ini Ustaz Abdul Najih Marwan. Ya, selamat datang Ustaz. Ya. Dan alhamdulillah insya-Allah kita akan sama-sama berdiskusi melihat kepada tajuk kita pada hari ini. Namun sebelum kita pergi kepada ayat rujukan kita, ayat panduan kita di dalam Al-Quran, kita ingin mendengar perkongsian daripada Encik Nur Azizul Muhammad Mustafa, seorang ayah yang mempunyai seorang ataupun 7 orang anak, ya, bagaimana beliau mengemudi bahtera keluarga untuk memastikan ianya dapat mencapai target dalam hidup kita sebagaimana ayah-ayah yang memimpin untuk masuk syurga sekeluarga. Jom kita saksikan. Ya, saya ni dia seorang pekerja kerajaan. Gaji pun sikit, anak ramai, 9 orang. So dia cari pendapatan lain pula, macam meniaga, berkebun. Kalau dengan keadaan gaji yang macam tu kecil, dia boleh bina keluarga dia, dia boleh jaga keluarga dia, boleh disiplin dengan keluarga dia, boleh buatkan keluarga dia jadi besar dalam keadaan yang macam tu. So saya fikir kenapa saya tak boleh, kan? Jadi daripada apa yang saya tengok dia buat, yang dia korbankan dalam hidup dia untuk keluarga, saya jadikan satu inspirasi untuk saya. Bapa saya dulu selalu marah saya, tapi ada had. Sampai ni saya seronok bila dia marah tu, jadi satu pengajaran pada saya. Sebab dulu kita tak tahu, macam tu juga kita didik anak-anak kita. So untuk anak-anak kita kena cari satu benda yang boleh membuatkan diorang ni maju akan datang. Tak boleh nak biarkan je anak kita ni sekarang. So kita nakkan dia pergi satu tempat yang lebih baik. Macam mana kita nak letakkan dia satu tempat yang lebih baik? Kita lah. Bila kita marah anak tu, kita kena hati-hati lah. Takut juga, kan? Dia terasa, kan, bila dia marah kan, dia macam-macam lah. Kawan pun ramai, boleh tu, boleh ni. Kadang-kadang kita tak tahu dalam hati dia fikir apa tengah kita marah. Mungkin dia fikir kita nak lari rumah. Mungkin dia tengah fikir, bapak ni jahat, kan? Kita tak tahu dalam hati dia, kan? Kita kena baca hati dia dulu sebelum kita marah dia. Dan kita marah tu biar bersebab. Sebab biar kukuh. Kalau sebab tak kukuh, tak guna marah anak-anak, kan? Kalau betul dia bersalah, kita boleh marah dia dan kita boleh hukum dia. Tapi kalau dia tak bersalah, ataupun mungkin kesalahan tu kecil lah, kita marah, kita hukum dia, mesti ada marah. Sebagai bapa, kita boleh marah, tapi marah bersebab lah. Jangan marah menggunakan emosi yang terlalu sampai dera anak, pukul anak, kan? Sampai tak peduli orang keliling, kita marahkan anak. Kita kena prihatin juga dengan jiran-jiran kita, dengan apa
siapa kita, saudara mara kita. Bila kita marah anak, jangan sampai orang lain terasa. Yalah, maksud dia macam dera anak kan. Mesti kita, kalau kita sendiri pun tengok orang berdera anak, takkan kita nak duduk diam kan. Mesti kita nak buat report ke apa ke kan. Tapi kalau boleh lah, sebagai seorang bapa, jadilah orang yang lebih sensitif dengan keadaan sekeliling, dengan keadaan anak tu sendiri. Begitulah perkongsian daripada Encik Nur Azizul Muhammad Mustafa, seorang pemandu Grab sepenuh masa yang mempunyai 7 orang anak dalam mendidik anak-anak untuk berdisiplin dalam kehidupan. Dalam masa yang sama, filosofi ataupun falsafah dalam mendidik, mendisiplinkan anak ini terkawal ya, antara tegas dan juga kasih sayang yang ditegaskan ataupun yang dikongsikan dalam klip video sebentar tadi. Kita ingin melihat bagaimana panduan dalam Al-Quran ya, bagaimana mencerahkan lagi kepada perbincangan kita bagi ayah-ayah yang ingin mendidik. Sayang ya, ada yang kata marah tanda sayang, tetapi kadang-kadang anak mungkin merasakan bahawa ayah tak sayang ya, ayah marah kerana benci kepada saya. Bagaimana untuk kita menyeimbangkan dan memastikan mesej itu sampai? Kita tekuni kepada surah Al-Mulk ayat 7 hingga 9 bersama Al-Fadil Ustaz Abdul Najih Marwan. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 7 hingga 9. Maksudnya apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedangkan neraka itu membara. Hampir meledak kerana marah setiap kali ada sekumpulan orang kafir dilemparkan ke dalamnya. Penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu? Mereka menjawab, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Ini adalah 3 ayat daripada surah Al-Mulk yang ingin sama-sama kita lihat dalam ayat yang ke-8 terutamanya, bila Allah menyatakan hampir meledak kerana marah
ya, setiap kali ada sekumpulan yang dilemparkan ke dalamnya, terus ingin kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Said Muhammad Nur Hisham. Ustaz, kalau boleh Ustaz jelaskan ayat nombor 8 ini Ustaz ya, sambungan daripada ayat nombor 7 cakap tentang syahiqa ini. Dalam perbincangan kita sebelum ini, syahiqa ni suara macam keldai kan, suara meraung-raung sangat itu, tafur seperti cerik mendidih itu, bunyi bergegap gitu. Tetapi lepas itu bercakap tentang takadu tamayyazu minal ghaith. Peristiwa ini, dan bagi seorang ayah ya, bagi seorang ayah seperti saya yang menonton pada hari ini, bagaimana melihat ayat 8 ini sebagai sesuatu yang praktikal untuk diambil pelajaran, untuk dijadikan panduan mendidik anak dan keluarga. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih Ustaz Fazrul. Yang dihormati qari kita pagi ini, seterusnya yang sedang menonton di live. Boleh tak saya nak minta tolong kepada yang sedang menonton, tolong tulis di ruangan komen sekarang tajuk perbincangan kita. Kenapa ayah marah? Kemudian tag friend-friend Facebook kita dalam ruangan komen tu, biar notification naik kat dia orang, dan kita mengajak mereka untuk berada dalam majlis ilmu. Ini teknik kuliah online. Jadi supaya majlis kita ni lebih meriah. Maknanya kami ni cuba berperanan berkongsi ilmu. Sahabat-sahabat yang menonton berperanan mengajak rakan-rakan yang lain. Tulis je kat komen, kenapa ayah marah. Lepas tu tag ayah masing-masing. Oh, tag ayah Nanti ayah reply. Kau dengar elok-elok hari ni. Jadi, yang pertama sekali, bila kita taksil, kita asaskan perbincangan daripada ayat-ayat surah Al-Mulk yang dibaca oleh qari tadi, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Ini salah satu ciri-ciri ayat makkiyah lagi. Surah Al-Mulk adalah makkiyah yang membicarakan perkara iman dan akidah, perkara gaib, iaitulah keadaan neraka Jahannam. Apabila orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, walilladzina kafaru birabbihim, orang-orang kafir ini mereka dihumbankan ke dalam neraka Jahannam. Tadi Ustaz sebut dah, boleh dengar suara syahiqan, suara neraka itu sendiri. As-siyah, taswit. Neraka macam berteriak, bunyi marah. Wahiyya tafur, menggelegak. Itu dah kata dah bincang dah ayat sebelum ni. Tapi nak beritahunya, saya tertarik sangat apa yang disebut oleh Syahid Sayyid Qutb dalam tafsirnya fi Zilalil Quran, dalam takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir-hampir neraka itu tamayyaz. Tamayyazu tu dengan makna tanfasil, tanqata'. Sampai neraka tu macam nak pecah. Kemarahan. Syekh Qutb kata apa? Saya baca sikit. Yuqarrirul haqiqah. Ia mentakrir, mengiyakan satu hakikat bahawa makhluk-makhluk Allah marah dengan orang-orang yang kufur dengan perintah Allah. Neraka pun marah. Ya Allah. Kepada orang yang mengingkari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa tadhish hina tara al-insan yakfuru bi khaliqihi wa tataghayyad laha li hadha al-juhud al-munkar alladhi tunkiruhu al-fitrah. Neraka nak marah apabila orang-orang kufur ni masuk kat dia. Macam kita kat penjara lah. Warden dia garang. Penjenayah masuk ni, tengok yang ni bunuh orang, yang ni perkosa orang, yang ni bunuh mak sendiri. Dia tu sendiri nak marah kepada yang masuk. Keadaan ini sepatutnya menggerunkan jiwa-jiwa orang yang membaca ayat dalam surah Al-Mulk ini. Sehingga kullama ulqiya fiha faujun, setiap kali dihumbankan satu grup, maknanya banyak grup yang dihumbankan dalam neraka ni. Golongan yang tinggal solat, boom, satu grup. Faujun. Golongan penzina, satu grup. Golongan pemberi, penerima, orang tengah, rasuah, dihumbankan ke dalam neraka Jahannam. Faujun. Kullama ulqiya, maknanya akan ada grup-grup yang dihumbankan ke dalam neraka Jahannam ni. Termasuk anak-anak yang derhaka kepada ibu ayah. Dihumbankan ke dalam neraka ini. Sa'alahum khazanatuha. Ini
penjaga neraka, malaikat yang menjaga neraka ini tanya orang yang kena humbang dalam neraka ini, alam ya'tikum nadhir? Tak ke dulu masa kamu kat dunia dulu datangnya orang yang beri peringatan, nadhir minar rusul wal kitab wal ulama wad da'i. Nadhir, tidakkah dulu ada orang yang memberi peringatan? Ustaz, saya menarik sangat ungkapan nadhir. Nazir ya. Nazir ini dengan makna, tidakkah dulu ada orang yang datang memberi peringatan, nazir. Dia tak sebut ta'lim. Bukan sekadar mengajar, tapi memberi peringatan. Dulu tak ada kau orang beri peringatan. Ni malaikat yang jaga dekat neraka ni tanya. Kau orang masuk sini, tak ada orang remind ke dulu kat dunia dulu? Ini. Soalan ini ada dua isyarat. Isyarat yang pertama, kata Ibnu Katsir, sebagai menzahirkan keadilan Allah. Apa maksud keadilan Allah? Maksudnya, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Allah tak akan azab seseorang, melainkan Allah ada hujahnya. Dihantar Rasul dulu, dihantar kitab dulu, dihantar nazir dulu. Tak ikut juga, barulah kamu kena humbang dalam neraka Jahannam ini. Jadi, itu yang pertama, menunjukkan keadilan Allah. Yang kedua, bila masuk dalam neraka ni, dia tanya, alam ya'tikum nazir? Dulu tak ada ke yang dah beri peringatan pada kamu? Itu sebagai taubih. Sebagai satu tambahan azab sebenarnya. Pasal di apa, bukan sekadar sakitnya, tapi dia kena pressure pula. Banduan yang confirm masuk penjara. Dulu tak ada ke orang briefing tentang kesalahan rasuah ni? Kau masuk juga penjara ni. Dia tu jatuh hukuman dah. Orang datang tanya gitu, lagilah tambah azab. Dia kalau tambah lagi pegawai penjara cakap, makmu tak ngajar dulu. Ayah tak ajar ke dulu? Ya Allah. Puasa tapi tak semayang. Ya. Dia jawab apa bila dengar begitu? Dia kata, qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna. Dia kan jawab, ya, ada dah dulu datang beri peringatan, tapi kami dustakan mereka. Ya Allah. Iktiraf. Mereka mengakui kesilapan mereka sendiri. Mereka mengakui bahawa datang dah dulu, tapi kami mendustakan. Kami kata, bohonglah ustaz-ustaz ni. Rasul-rasul, kamu bohonglah, kaumnya mendustakan para rasul. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in. Kami kata tak adalah Allah tak turunkan apa-apa pun pada kamu. In antum illa fi dhalalim mubin. Ayat ujung ni ada dua tafsiran. Dhalalin kabir. In antum illa fi dhalalim kabir. Tafsiran pertama, kami kata kepada yang memberi peringatan itu, kau orang ni sesat. Sesat besar. Siapa yang kata ni? Orang-orang yang dihumbang dalam neraka tadi berkata, in antum illa fi dhalalin kabir. Kau orang ni sesat lah. Yang dakwah-dakwah ni kau orang sesat. Ini satu tafsiran. Tafsiran kedua, ungkapan ini disebut oleh khazanatu jahannam, malaikat yang jaga neraka. In antum illa fi dhalalim mubin. Malaikat kata kau orang ni memang sesat betul. Dua tafsiran. Wallahualam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Syed Nur Hisham untuk berkongsi ya 3 ayat, dan kita memberi fokus kepada ayat yang ke-8 itu berkaitan dengan kemarahan daripada neraka, kemudian istilah fiha faujun Ustaz ya. Kumpulan demi kumpulan. Dia ada juga dalam Quran ni zaujun kan. Zaujun tu kumpulan juga ya. Nanti kalau Ustaz sempat nanti pada slot yang kedua nanti antara faujun dengan zaujun. Tapi yang pentingnya kumpulan demi kumpulan masuk ke sana, ditanyakan dengan alam ya'tikum nadhir. Jadi sebenarnya bila kita memahami ayat ini, ayah sebenarnya nak buat apa Ustaz? Bila dah tahu hakikat ini, dah rasa takut dah ni ya. Setiap malam mungkin ada tuan-tuan yang membaca surah Al-Mulk ataupun sekali-sekala, tetapi bila kita faham hakikat ini, ayah kena marah macam neraka ke ataupun nak buat gana Ustaz? Sila. Yang pertama sekali, ayah kena faham ayat ni, anak pun kena faham. Yang pertama kepada para ayah, peringatan-peringatan yang datang kepada para ayah, tanggungjawab mendidik anak, itu satu aspek. Anak-anak pula, peringatan yang datang dari mulut ayahnya sendiri, itu satu aspek. Jadi kita ambil yang kalau tajuk kita ni, kenapa ayah marah? Jadi adakah ayah kena marah macam neraka marah? Yang penting sebenarnya,
ayah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai ayah, jagalah ahli keluargamu daripada api neraka. Itu paling penting, tugas seorang ayah menyelamatkan ahli keluarganya daripada neraka jahanam. Itu tugas utama seorang ayah. Okey, tadi kita tengok video di awal tadi yang Cik Nur Azizul cerita tadi. Dia ada 7 orang anak. Dia cerita pengalaman dia ketika dia dimarahi oleh ayah dia. Dia ialah keadaan zaman berbeza. Betul. Keadaan zaman berbeza. Zaman dulu ayah-ayah ni, anak-anak main bola petang-petang kat nak maghrib tu balik semua dah. Lambat balik kenalah. Tapi zaman sekarang kadang-kadang ayah ambil tindakan sikit pada anak upload kat Facebook. Anak upload, anak share. Ada lawyer pula datang sama ayah tu sendiri. Ya. Kenapa ayah marah? Ustaz pernah marah tak kat anak, Ustaz? Benar. Dia marah tak salah. Ha. Memang kena marah pun kalau dia buat salah. Tapi how? Bagaimana cara marah itu? Tadi saya tertarik bila Cik Nur Azizul sebut kita nak marah pun biar jelas apa salah anak. Jadi kita biar jelas. Ada anak yang nakal, ada anak yang jahat. Ada perbuatan nakal, ada perbuatan jahat. Ada perbuatan perangai budak-budak, ada perbuatan dosa. Ada kita ayah ni biar kita clear. Nakal tu dia duk ganggu adik-beradik, takkan siapa tak boleh nak gurau langsung, tak boleh nak mengusik langsung, jadi lembab lah anak kita tu. Siapa semua tindakan tak boleh. Jadi sebab tu saya kata, bezakan perbuatan nakal dengan perbuatan jahat. Dia khianat buku adik dia, abang dia koyak. Itu perbuatan yang kena tegas. Dia ambil pensel, dia ganggu nak buat homework. Itu nakal dia. Dan pada ayah-ayah, kita nak pesan. Ketika marah itu, sebut dulu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Baru marah. Tengok dia bergaduh memanglah budak-budak ni dah dia kan. Kita auzubillahi minasyaitonirrajim. Sikit. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Pak sikit. Tapi ada juga ayah-ayah mok-mok pun ada. Dia pom. Auzubillah. Dia auzubillah lepas tu. Jadi kita tak nak kita dipengaruhi oleh syaitan. Tindakan kita itu bukan kita marah benci pada anak-anak. Kita marah sebab kita sayang, kita nak tengok dia jadi baik. Dan anak-anak pun kena faham kenapa ayah marah. Ayah sayang pada kita. Ayah sayang. Setelah asas tadi, asas marah tadi jelas. Dan biarlah kita beritahu pada anak sebab apa kita marah. Lagi baik terang pada dia apa kesalahannya. Dan ayah yang baik juga, masa anak dia tu buat salah, dia marah. Tapi masa anak dia tu okey, dia very sporting. Sehingga saya ada jumpa anak muda, dia bercakap, dia kata apa? Ayah aku, kalau dia marah aku memang masa aku, memang confirm aku buat salah. Anak sendiri faham. Faham dah ya. Ketika ayah marah dia tu, kalau ayah marah tu memang aku ada buat salah lah. Sebab dia tahu ayah dia lah yang main badminton sekali dengan dia. Ayah dia lah yang pergi hiking mandi kolam sekali dengan dia. Layan dia. Tapi waktu salah, marah. Jadi, sehingga anak-anak boleh buat kesimpulan sebegini sangat baik. Marah perlu, tapi how, bagaimana. Ayat-ayat dalam surah Al-Mulk, ini antara cara mendidik sebenarnya. Iaitulah tanam, ingat tentang azab neraka. Wahai anak-anak, alam ya'tikum nadhir. Bukankah dulu datang ayat-ayat peringatan supaya kamu taat kepada ibu ayah? Wahai anak-anak, bukankah dulu datang peringatan hadis-hadis Nabi yang cerita kelebihan taat ibu ayah? Dan juga, wahai para ayah, bukankah dulu datang peringatan ayat-ayat Quran supaya ayah ambil tanggungjawab didik anak-anak? Bukan sekadar beli buku teks, bukan sekadar sedia makan berbuka sahur. Tetapi, tugas utama ayah menyelamatkan anak-anaknya daripada azab neraka hari ini. Ayah-ayah boleh renung sikitlah.
berkenaan dengan perkara ni. Allah. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Syed Nur Hisham berkongsi bagaimana kita mendidik anak, mendidik keluarga dengan panduan ya. Ada kesilapan, dosa ia perlu tegas ya, perlu diambil tindakan, dan jika ia sekadar nakal ya, karenah anak-anak lah ya yang sedang membesar itu dimaklumi, difahami untuk kita asing ataupun kita buat perbezaan agar ayah tidaklah pada setiap masanya memang bengkeng Ustaz. Ayah pun nakal. Oh, ayah pun nakal juga. Ayah sampai sekarang nakal sebab dia ganggu mak. Okey. Jadi ini pelajaran untuk kita bersama, dan kita ingin menyambung lagi selepas ini bagaimana untuk berinteraksi dengan anak agar anak tahu sebab kadang-kadang ayah ada yang hukum ataupun marah, dan diharap anak faham sendiri. Kita berehat sebentar, kita kembali semula dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا Kembali kita dalam majlis ayah pada hari ini, ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga, untuk kita membincangkan tajuk kenapa ayah marah. Di dalam ayat ke-8 daripada surah Al-Mulk sebentar tadi ada seruan ya untuk kita mengambil pelajaran akan apa yang boleh berlaku jika nazir, peringatan, tidak diambil oleh ayah dan anak-anak tidak mengambil peringatan, dan peringatan inilah yang perlu dibina, yang perlu diajarkan, disampaikan dalam sebuah keluarga, kerana kita yakin bahawa kita tidak mahu sampai ditemplak oleh para malaikat, oleh neraka Allah Subhanahu Wa Taala bila sampai di akhirat nanti, kerana ayah mengambil ringan untuk memberi peringatan, bukan sekadar mengantar anak belajar, bukan sekadar untuk memberi nafkah kurma dan juga sahur seperti mana yang Ustaz Syed Nur Hisham maklumkan tadi, tetapi memberi peringatan itu adalah tugas penting untuk mendidik sebuah keluarga. Pada hari ini kita ingin terus melihat kepada permata daripada Al-Quran, daripada surah Luqman ya, ayat 16 hingga 19. Cuma sebelum saya minta Ustaz Abdul Najih Marwan ya, Ustaz sekarang ni bertugas di Integrated Holistic School Subang Bestari Ustaz ya. Ada 2 orang anak. Jadi mungkin bila kita bincang-bincang tadi itu nak tahu juga pendapat Ustaz, macam mana Ustaz mendidik dan juga menguruskan 2 orang anak di rumah, tapi ada ramai anak dekat Integrated ataupun Holistic School Subang Bestari itu kan. Macam mana kalau mereka bergaduh dalam kelas ke apa sebagainya, buat apa kat sekolah? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau di rumah tu saya anak saya ni 2 orang, tapi yang seorang tu lelaki 4 tahun, yang satu lagi baru 8 bulan. Oh, Jadi dia belum ni lagi. Ya, tapi yang lelaki tu biasalah. Tapi yang 4 tahun dia dah mulalah dia ada perangai-perangai dia sendiri. Tapi bila dia buat hal tu, dia tengoklah macam saya cakap tadi. Kalau kesalahan yang nakal-nakal tu kita biasalah kan. Tapi kalau dia kesalahan yang orang kata jahat, dia mula ke arah situ, kita marah. Saya jarang pukul Ustaz. Bila kita jekah sikit dia, ada lagi. Lepas dia nangis-nangis tu kita panggil, suruh beri betul-betul, cakap dengan dia, buat apa tadi, tahu ke kenapa marah. Dia walaupun baru 4 tahun tapi dia mula faham.
Faham. Dia buat salah. Dia cakap dengan mak dia tadi buat gini-gini. Gitulah. Jadi itu untuk anak 4 tahun pun boleh dia jelaskan ya, dia faham Ya. apa sebab ayah marah sebentar tadi kan. Itu anak 4 tahun. Kalau anak dekat sekolah di Integrated Holistic School ini macam mana? Anak 4 tahun geletek je Ustaz. Dan di Integrated Holistic School kita gunakan sistem apa yang kita panggil apa? Kita tidak hukum physically. Okey. Kita hukum secara rohani. Oh, rohani. Oh, kena buat apa? Baca Quran. Okey, antaranya baca Quran ataupun zikir taubat. Mula sekali solat taubat lah. Istighfar, solat taubat. Dan kemudian kita biarkan dia. Dia merenung diri sendiri lah. Merenung diri sendiri, Kita tinggalkan di surau, buat. Ataupun depan kita di bilik guru tu. Gitu. Itu anak umur berapa tahun tu? Kita di sana dari sekolah rendah, daripada prasekolah tu sampai, tapi prasekolah bukan di bawah saya lah. Kami tak ni. Dari sekolah rendah hingga ke menengah. Sampai sekolah menengah. tapi Ya. sebab- So, menengah pun kalau katakan mereka buat perangai tu macam tu juga ya kaedahnya. Ya, sama. Oh, sama. Okey. Jadi itu pendekatan yang digunakan oleh Ustaz Abdul Najib Marwan ya di Integrated Holistic School Subang Bestari, dan mungkin nanti Ustaz Syed Noh Hisham bolehlah komen sikit ya tentang kaedah tu, boleh tak guna untuk ayah-ayah yang buat perangai dekat pejabat tu. Mari jawab kan. Okey. Tapi tak apa, kita baca dahulu daripada surah Luqman ayat 16 hingga 19 pada hari ini. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 16 hingga 19 daripada surah yang ke-31 surah Luqman. Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, nescaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha halus pengetahuannya dan Maha mengetahui. Wahai anakku, laksanakanlah solat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf, cegah yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu daripada manusia kerana sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga diri.
Dan bersederhanalah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai. 4 ayat ini adalah sebahagian daripada nasihat Luqman kepada anaknya. Jadi bila kembali balik kepada apa yang Ustaz Abdul Nasih nyatakan tadi, bila ada silap di sekolah, diminta untuk istighfar, ya, baca Quran. Dan kaedahnya ini Ustaz ya, kalau tengok dalam surah Luqman ini, Luqman ni panggil anaknya dengan ya bunayya, ya, ada elemen kasih sayang dekat situ. Cuma cabarannya ialah ada ayah yang boleh buat macam Ustaz Abdul Nasih tadi tu, okey, suruh istighfar saja, anak ni boleh jalan, kan, boleh pakailah, maksudnya dia baiki diri dia. Tapi ada juga anak yang tak makan saman Ustaz, kan, dia kena lebih sikit, kan, adakah kena guna perkara yang sama juga? Dan lebih daripada itu, ada setengah ayah kerana dia rasakan bahawa anak tu kena fahamlah si ayah ini, jadi dia tak nak terangkan sebab. Dia kata faham sendiri, kan, dia kalau bagi ke ataupun kalau dia gitu saja, faham-faham sendiri. Jadi mana cara yang terbaik, ataupun dia sebenarnya bergantung kepada karakter ayah ke? Ada tak panduan daripada sunnah Nabi untuk kita jadikan sebagai panduan? Sila Ustaz. Yang pertama sekali, ayat-ayat yang dibaca oleh Ustaz Najih tadi, ayat yang sangat menarik, contoh kepada para ayah. Bagaimana Luqman mendidik anaknya. Ayat-ayat sebelum tu ada cerita tentang akidah, cerita buat baik pada mak ayah, jaga solat. Jadi, ayat yang dibaca tadi, dia Luqman tanam satu akidah yang menarik pada anak-anak. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Dengan panggilan opening yang sangat menyentuh hati, ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Itu yang pertama. Ya. Jadi para ayah, panggillah anak-anak dengan panggilan yang menampakkan kasih sayang. Ikutlah panggil apa pun, cek, belum, bengah. Ikutlah panggilan apa, tapi tak semestinya dia panggil ya bunayya. Tam-tam tengok hari ni Luqman panggil ya bunayya. Nanti ayah-ayah pun ke anak-anak masing-masing, ya bunayya, ya bunayya. Anak-anak kata apa? Buaya-buaya ni ayah. Kan? Ayah minum daun ketung ke? Jadi buaya-buaya ni. Tak semestinya kita panggil ya bunayya. Tapi kita panggil dengan panggilan yang anak tu rasa dia disayangi oleh ayah. Ini, ya bunayya ini bahasa para nabi pun. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika cerita dia mimpi sembelih Ismail, ya bunayya, panggil ya bunayya. Jadi panggil bahasa para nabi. Ayah-ayah kena contoh, janganlah panggil panggilan-panggilan yang menampakkan kebencian dah Ustaz. Okey. Kemudian yang kedua, dia tanam akidah. Contoh-contoh kebencian panggilan macam ni Ustaz? Bagi Allah. contoh agar dijauhkan lah. Dia panggil panggilan yang tak elok lah pada anak. Dengan panggilan maki hamun. Pemalas. Allahu Akbar. Sebutan-sebutan. Malas. Kau ni tak reti. Kau ni lambat faham. Itu semua menjadi doa. Panggil dengan panggilan yang dia rasa dia disayangi. Okey. Kemudian, ayat tadi juga sebut dia tanam. Wahai anak kesayanganku, kalau ada sekecil, intaku mithqal habbatin min khardal. Sehalus. Biasa dia tulis kat kitab terjemahan Quran, sebesar biji sawi. Saya rasa lebih tepat, sekecil biji sawi. Nak beritahunya, sekecil-kecil itu pun, kalau ada dalam perut bumi ataupun ada di langit sana, ya'ti bihallah. Allah Ta'ala akan bawa kira bicaranya di hari akhirat nanti. Ingat wahai anak, tolong mak ambil pinggan letak dalam sink. Kecil je, kau dapat pahala. Kebaikan. Kejahatan pun macam tu, sekecil-kecilnya. Ya'ti bihallah wahai anakku. Akan dibawa di hari akhirat nanti. Kebaikan ataupun keburukan. Sekecil-kecilnya. Ini ayah perlu tanam pada anak-anak. Ustaz Fazrul tanya tadi. Ada ayah yang jenis dia rotan. Dia tak cerita pun sebab. Ada yang di-explain. Macam mana? Itulah yang dipanggil hikmah. Hikmah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsir. Siapa yang diberi hikmah, dia ini diberi sesuatu yang sangat bernilai. Ayah perlu kenali sifat-sifat anak yang berbeza. Ustaz Qadir ada kata anak 2 orang kan? Ustaz Fazrul anak apa? Baru 6 Ustaz. Oh, 6. Mak?
Satu. Yang sulung tu lah. Okey. Jadi 6 orang ustaz mesti karakternya berbeza-beza. Jadi anak ayah dia kena kenali anak. Ketika kita bawa pergi bercuti, pergi mandi kolam, bawa pergi hotel, dia tengok anak-anak kita. Ada yang rajin tu lah ambil tuala abang-abang kakak. Ada yang dia kira nak main je. Ada yang takut-takut nak terjun dalam kolam. Jadi ayah yang baik, ayah tahu anak ni begini dia buat gini. Anak ni begini dia buat gini. Ada anak yang ayah hanya perlu masam je, senyap. Dia pun dekat mari minta maaf. Ada anak yang kena cubit sikit. Baru dia reti. Ada anak yang kita nak bertindak, cubit ke tak boleh. Kena tarik nikmat. Faham tak tarik nikmat? Tarik gadget dia ke? Tarik gadget, tarik kunci motor, tarik belanja, potong. Jadi, ayah yang hakim, Luqman kan? Luqmanul Hakim. Ayah yang bijaksana, dia tahu pendekatan yang sesuai dengan anak. Tapi bila tadi kan Ustaz sebut, ada ayah yang dia pukul, kemudian dia nak suruh anak dia tu mikir sendiri. Saya teringat kisah Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia ketika ayahnya hantar dia kepada murabbi dia, tok guru dia, di peringkat kanak-kanak. Jadi ayah dia ni serah pada tokoh ulama untuk didik dia. Dari kecil lagi. Dia sampai ke rumah tok guru tu rotan dia. Tanpa ada buat salah apa-apa, Ustaz. Dia pun turun. Tapi tok guru tadi dah bagi syarat pada sultan. Boleh nak suruh saya didik anak tuanku. Tapi saya buat apa saja, itu serah pada saya. Ya. Ustaz. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih ni memberontak. Sehinggalah apabila Sultan Muhammad Al-Fatih naik takhta, dipanggil tok guru dia ni. Dulu, masa saya pernah awal-awal datang dulu, kenapa tok guru rotan saya, hukum saya? Saya tak bersalah. Tolong bagi penjelasan dia. Dan dia tu dah. Tok guru dia kata, aku buat begini supaya kamu rasa betapa pedihnya hati orang yang tak bersalah tapi dihukum. Jangan kamu buat sebegini setelah kamu berkuasa. Subhanallah. Itu hikmah dalam mendidik. Ada kamu rasa dah tak apa sakit hatinya, tak bersalah tapi kena hukum, don't repeat. Jangan buat perkara ini. Jadi, itu kebijaksanaan dalam mendidik. Pada para ayah, kajilah sejarah Nabi-Nabi, tengoklah hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan how. Sebab kita bimbang, takut-takut kita nak mendidik, niat betul. Tapi how tadi, cara yang tidak tepat. Yang akhirnya memberi kesan psikologi pada anak-anak. Memberi kesan negatif, memberontak, memberi kesan rasa tidak disayangi. Jadi kita banyak baca kisah-kisah Luqman, kisah-kisah tokoh-tokoh Islam, kisah para Nabi alaihimussalatu wassalam. Lalu kita mengambil iktibar dan contoh. Allah. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Syed Nur Hisham berkongsi pada kali ini ya bagaimana kita menyeimbangkan Ustaz ya bagaimana nak memastikan hikmah itu sebenarnya ketika mendidik malah kalau nak marah ke nak denda macam guru kepada Sultan Muhammad Al-Fatih sebentar tadi ada dia punya worldview, cara pandangnya itu sehingga kan ia menjadi pendidikan jangka masa panjang tu Ustaz ya, nak tunggu sampai naik tahta dulu baru dapat penjelasan. Jadi bukan maksudnya kena berceramah pada setiap masa untuk mendenda, tetapi ada hikmah panduan-panduan yang boleh kita belajar dan moga-moga majlis kita pada hari ini ada sedikit manfaat yang kita boleh lebarkan lagi dengan kita mendalami ilmu-ilmu Allah, dengan kita menyusuri kepada tokoh-tokoh yang berjaya mendidik keluarga untuk sama-sama kita ke syurga Allah SWT. Kita bersyukur pada Allah SWT. Kita perbincangan kita pada hari ini pada ayat yang ke-8 surah Al-Mulk dan juga surah Luqman. Kita berdoa pada Allah agar ayah-ayah yang bersama pada hari ini, ibu-ibu yang sudah pun tag ataupun dah beritahu berkongsi yang akan melihat balik semula siaran ini ya, sama ada di Kaca TV ataupun di Facebook, kita doakan menjadi ayah yang berjaya marah dengan hikmah yang sebenarnya. Kita berdoa pada Allah SWT dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham. Silakan Ustaz.
Kita doa ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakanlah kepada kami pasangan serta zuriat yang menjadi penyejuk hati kami, Ya Allah. Jadikanlah pasangan kami pembantu dan pendorong kami untuk sentiasa taat kepadamu, Ya Allah. Eratkanlah ikatan kasih kami dan kekalkanlah ia hingga ke syurga Firdaus-Mu, Ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami dan pasangan untuk menjadi contoh yang terbaik pada anak-anak kami, Ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami dan pasangan untuk mendidik zuriat kami mencari keredaan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau biarkan perangai-perangai buruk kami dan pasangan berjangkit pada anak-anak kami, Ya Allah. Janganlah Kau biarkan perangai-perangai jahiliyah kami dan pasangan diwarisi oleh anak-anak kami, Ya Allah. Jadikanlah mereka anak-anak yang soleh. Jadikanlah mereka anak-anak yang sentiasa rajin menunaikan solat. Jadikanlah mereka anak-anak yang sentiasa ringan menutup aurat. Ya Allah, jauhkanlah mereka daripada wabak yang sedang berlaku ini, Ya Allah. Lindungilah zuriat kami, Ya Allah. Jauhkanlah mereka daripada wabak rakan-rakan yang tidak baik, Ya Allah. Jauhkanlah mereka daripada wabak-wabak gadget yang begitu menggerunkan, Ya Allah. Jauhkanlah mereka daripada wabak maksiat yang begitu menular di kalangan remaja, Ya Allah. Hanya kepadamu kami memohon, lindungilah kami semua. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Said Muhammad Nur Hisham Al-Intrus dan juga kepada Ustaz Abdul Najih Marwan bersama dalam slot kita Kenapa Ayah Marah. Kita ingin membina ayah yang tegas, yang memberi peringatan tetapi dengan penuh hikmah. Inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan boleh menyumbang dan juga menyumbang idea, ya, kita nak menggerakkan bagaimana cara-cara untuk disampaikan di masjid-masjid, di Korea, di dalam organisasi agar ayah yang membina keluarga, ayah yang sedang berada dalam perjalanan ke pejabat sekarang ataupun yang bertugas adalah ayah yang sama yang akan mendidik, memimpin dengan ilmu hikmah panduan daripada Al-Quran hingga masuk syurga sekeluarga. Jadi insya-Allah kita akan sama-sama berjumpa lagi pada siri akan datang dalam Majlis Ayah, Ayah Pemimpin Masuk Syurga Sekeluarga. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر